Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Sabilul Muhtadi Ittafaquli fi Amriki yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajjali rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Katanya Faslun pada menyatakan menyapu atas dua moza. Moza maksudnya dua sarung kaki, dua kasut. Tapi dengan syarat-syarat dia dah ada syarat-syarat ni. Katanya bermula harus menyapu atas dua moza, ganti daripada membasuh dua kaki pada wudu. Kerana sabit yang demikian itu di dalam beberapa hadis yang masyhur. Maksud dia kan? Jadi ketika kita mengambil wudu, antara fardu wudu atau rukun wudu adalah membasuh dua kaki sehingga buku lali. Membasuh dua kaki sehingga buku lali, ia termasuk di dalam rukun wudu, fardu wudu. Dengan sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka pokok Syiah yang mana mereka berpandangan bahawasanya apa yang diwajibkan bukan basuh kaki tapi sapu kaki. Dan begitu juga ada riwayat daripada Imam Jabir dan Imam Ibnu Jarir, seorang ulama Ahlus Sunnah, yang mana dia kata dalam kita berwudu kita sebenarnya diberi pilihan di antara basuh kaki dan sapu kaki. Ada riwayat daripada Imam Ibnu Jarir. Tapi boleh dikatakan hampir sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa fardu wudu adalah membasuh kaki sehingga buku lali. Okey, itu asas. Cuma bagi orang yang memakai sarung kaki, dia pakai sarung kaki dalam bahasa kita lama dia panggil moza, ataupun bahasa kita Arab dia panggil khuf. Kemudian dia pakai khuf, maka ketika itu harus maksudnya harus dia tak buat pun mana buat pun aku. Bukan mesti dia kena buat, harus dia menyapu di atas dua kasut tersebut sebagai ganti daripada membasuh dua kaki. Tak perlu dah basuh kaki, nanti sapu di atas dua kasut. Pada wudu dia mandi tak. Kalau mandi mesti kena cabut, kena gantikan air. Sebab dia harus kerana sabit yang demikian itu di dalam beberapa hadis yang masyhur. Sehingga kalau Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama di zaman tabi'in, dia menyebut bahawasanya dia mendengar tidak kurang daripada 70 orang sahabat yang menyatakan tentang sapu di atas khuf. Tidak kurang daripada 70 sahabat. Dan bila 70 sahabat yang meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sapu di atas khuf, maka bermakna hukum sapu di atas khuf sabit dengan hadis mutawatir. Mutawatir ini bermakna yang diyakini sahih datang daripada Rasulullah. Sebab itulah di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, yang kita baca sekarang tadi, kitab perisai bagi secara mendalam atau adalah syarah kepada kitab tentang Aqidah At-Tahawiyah, pada penghujung kitab dikatakan
ونرى الجواز جواز المسح على الخف. Dan kami berpandangan, kami Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan bahawasanya harus sapu di atas khuf. Sapu di atas khuf adalah dibolehkan. Sedangkan kalau kita tengok kitab Aqidah At-Tahawiyah adalah kitab yang membincangkan tentang akidah, bukan tentang fiqh. Tiba-tiba dia masuk buku fiqh dia. Kenapa pula jadi gitu? Jadi sebenarnya Imam At-Tahawi nak kapokin, nak kapo dia sapu di atas khuf sabit dengan dalil yang mutawatir. Maka apabila benda itu sabit daripada dalil yang mutawatir, maka wajib kita kena berpegang. Menolak benda yang sabit dengan dalil mutawatir, maka akidah ini bermasalah. Sebab itu dimasuk dalam akidah. Saudara muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapu di atas khuf, ia tidak disyaratkan ketika sejuk. Ada sebahagian orang berpandangan di tempat kita tak boleh sapu di atas khuf. Nak sapu di atas khuf di tempat kita tak sejuk. Jawab bukan. Waktu adalah salah. Kerana yang pertama sekali tidak ada disebut dalam hadis bahawa sedia sapu di atas khuf diharuskan ketika musim sejuk sahaja. Itu yang pertama. Sedangkan di zaman Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW melalui musim panas dan musim sejuk setiap tahun. Setiap tahun di Madinah ada musim panasnya dan ada musim sejuk. Kalau sekiranya sapu di atas khuf khusus untuk musim sejuk, maka pastinya akan disebut di dalam hadis bahawa perkara tersebut adalah khusus untuk musim sejuk. Jadi bermakna kita pada hari ini kalau kita pakai khuf, kita boleh sapu di atas khuf. Dan bagaimana cara untuk kita sapu di atas khuf, nanti kita akan bincang lepas daripada ini. Dan kita akan bincang secara panjang lebar. Sebab kitab yang kita pegang ni, kitab yang kita pegang, kitab Sabil dan Muhtadi adalah kitab, kalau kita tengok kitab tinggi dalam bab fiqh. Kalau kitab dalam bab fiqh ni, kitab ni kitab tinggi, bukan kitab rendah. Maksudnya kalau kita faham apa yang ada dalam kitab ni, maka mencukupi dah, cukup dah. Sebab kitab ni adalah kitab yang tinggi dalam kitab fiqh. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, dan kata setengah ulama adalah hadisnya itu mutawatir. Dia pun hadis mutawatir. Okey, tengok balik hadis nisbah kepada kita melihat bilangan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis, ia terbagi kepada dua. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua dia hadis ahad. Tak faham lagi? Okey, sekali lagi. Sekarang ni katakanlah, itu buat contoh. Imam Bukhari dia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Imam Bukhari beberapa ratus tahun selepas daripada wafatan Rasulullah. Maksudnya dia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Jadi selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir 200 tahun, hampir lebih kuranglah, barulah akhirnya dilahirkan Imam Bukhari. Maksudnya hampir 200 tahun antara Imam Bukhari dengan Rasulullah. Jadi Imam Bukhari ketika dia membuatkan dalam kitab Sahih Bukhari, dia nak kata ini perkataan Rasulullah, mesti dikenapi dari bersama. Dia tak boleh kata perkataan Rasulullah. Kalau mudah ambil dari siapa kata itu perkataan Rasulullah untuk berlawak nama dia. Dan beliau jumpa dengan Rasulullah. Baik, maka mesti dikenapi dari bersama. Yang mana terbuku dia itu mesti dikenapi daripada terbuku dia. Terbuku dia mesti dikenapi daripada terbuku dia. Begitulah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tidak. Begitu juga Imam Malik. Imam Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik dilahirkan juga dalam lingkungan 100 tahun, lebih kuranglah 100 tahun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Lebih kurang. Maka Imam Malik dia tidak boleh kata ni perkataan Rasulullah. Imam Malik dia buat kitab Muwatta, dia tulis hadis dan kitab Muwatta. Tidak dia kata ni perkataan Rasulullah. Mereka ambil daripada siapa, ambil daripada Rasulullah. Sebagai contoh, Imam Malik antara guru dia adalah Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Imam Ibn Shihab Az-Zuhri adalah guru kepada Imam Malik. Imam Malik ambil daripada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Imam Ibn Shihab Az-Zuhri ambil daripada Imam Salim. Imam Salim ni siapa? Imam Salim itu guru kepada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Imam Salim ambil daripada ayah dia, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ambil daripada Rasulullah. Okey, tengok kan? Jadi ni Imam Malik. Imam Malik ambil daripada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri.
Imam Ibn Syihab Az-Zuhri ambil daripada Imam Sadiq. Imam Sadiq ambil daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar sahabat Rasul ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Imam Malik kepada Rasul ada 3 orang. 3 orang ini dipanggilnya perawi-perawi yang menjadi sanad kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Okey, boleh faham kan? Boleh faham? Satu hadis kadang-kadang yang meriwayatkan daripada Rasul seorang sahabat. Contoh hadis innamal a'malu binniyat, yang kita duduk kosong-kosong. Lama sahabat saya nak masukkan riwayat daripada Rasulullah. Sahabat lain tak riwayat daripada Rasulullah. Okey, jelas. Ada hadis yang meriwayat daripada seorang orang. Contoh yang meriwayat daripada Rasulullah adalah Aisyah Ummu Salamah. Hadis Rasulullah berjudul pada malam hari. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi setelah daripada keluar fajar pada bulan Ramadan. Maksudnya keluar fajar Rasulullah masih lagi berjudul, lepas tu baru Rasulullah mandi. Bukan belum lagi keluar fajar. Hadis ini diriwayat oleh 2 orang sahabat. Yang pertama Aisyah, yang kedua Ummu Salamah. Dan ada hadis diriwayat oleh 3 orang sahabat. Ada hadis diriwayat oleh 4 orang sahabat. Ada hadis yang diriwayat oleh 5 orang sahabat. Semakin ramai sahabat yang meriwayatkan daripada Rasul, semakin kuat dia. Okey, boleh faham? Semakin ramai semakin kuat. Semakin ramai semakin kuat. Okey. Kalau semakin ramai yang mana bidanan tersebut pada adanya mustahil mereka itu berbakat boleh melakukan pendustaan. Tidak mungkin mereka itu berbakat untuk melakukan pendustaan sebab bidanan ramai. Kalau seorang ada kita kata ada kemungkinan, walaupun kemungkinannya lemah. Kalau 2 orang ada kemungkinan lawak. Kemungkinan orang ada kemungkinan lawak. Sebagai contoh. Tapi kalau sampai kedua orang, waktu kata Rasul kata, waktu ibu kata Rasul kata gitu, waktu ibu kata Rasul kata gitu, tidak mungkin mereka itu boleh berbakat untuk melakukan pendustaan. Sebab lama sangat ni. Tahu-tahu sahabat Rasulullah adalah orang yang cukup jaga daripada berdusta. Maka bilangan 20 orang yang diriwayat oleh Rasulullah, maka hadis tersebut dinamakan sebagai hadis mutawatir namanya. Hadis mutawatir ni hadis yang diyakini datang daripada Rasul kerana jumlah perawi yang meriwayatkan daripada Rasul terlalu lama. Dia bilangan mutawatir, dia berbeza daripada satu masa kepada satu masa yang lain. Kita zaman kita kalau 30 orang menceritakan benda yang sama, kita kata tidak mustahil dia masih lagi tahu. Sebabnya zaman kita begitu canggih. Boleh-boleh ada 40 orang yang pakat dia pelawak sekarang. Jadi zaman kita kena lama lagi. Nak putuskan benda tu yakin betul ke, yakin benar atau ada kemungkinan pelawak. Ada kemungkinan tidak sisi pelawak, ada kemungkinan sekali. Dia yang yakin betul mesti disampaikan kepada bilangan mutawatir. Maka itu apa cerita saya ringkas. Manakala hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, 2 orang sahabat atau 3 orang sahabat, itu dipanggil hadis ahad namanya. Kita ada hadis ahad, kita ada hadis mutawatir. Ini berbicara dalam ilmu hadis. Baik. Jadi ada sebahagian daripada ulama mengatakan hadis menyambung di atas khuf adalah hadis mutawatir. Kerana Hasan Al-Basri kamu aku dengar tidak kurang daripada 70 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas khuf. Sebab itu dia kata hadis mutawatir. Seterusnya kata dia, hingga barang siapa meninggal akan harusnya jadilah ia kafir. Meninggal akan harusnya, maksudnya meninggal akan harusnya dia mengingkarkan keharusan menyambung di atas khuf, maka hukumnya adalah kafir. Sebab dia telah ingkar perkara yang sabit dengan dalil mutawatir. Kedengaran? Di sana ada benda yang sabit dengan dalil mutawatir dan ada benda yang tidak sabit dengan dalil mutawatir. Orang yang menolak sesuatu hukum yang sabit dengan dalil mutawatir terkeluar daripada agama Islam. Sebab benda itu diyakini datang daripada Rasulullah. Tapi kalau benda itu tidak sabit dengan dalil mutawatir, sabit dengan hadis sahih tapi tidaklah mutawatir, maka dia tidak terkeluar daripada agama. Dia ada perbezaan dalam masalah. Walaupun dia melakukan perkara yang salah, melakukan perkara yang haram. Kata dia lagi,
maka ketahui mana ketahui, maka dapat diketahui daripada kata harus menyapu moza. Kita dapat tahu daripada perkataan harus menyapu moza bahawasanya menyapu membasuh kaki afdal daripada menyapu moza. Dia kata harus. Maksud dia harus, maksudnya afdal kita membasuh daripada kita menyapu. Kerana dipilihnya membasuh kaki yang terafdal daripada menyapu moza, atau bukan, afdal daripada menyapu moza. Tetapi terkadang sunat menyapu dua moza pada barang siapa yang ada pada hatinya benci, tidak suka akan menyapu moza. Okey, kalau orang tanya apakah hukum sapu di atas khuf ketika kita berwudu, tak sebagai ganti basuh kaki, hukumnya adalah harus. Maksud dia harus, boleh kita sapu dan boleh kita tak sapu. Kalau kita tak sapu, mesti kita basuh. Okey, mana lebih afdal di antara kita sapu ke ataupun kita basuh kaki? Lebih afdal adalah kita basuh kaki, kerana basuh kaki adalah asal. Okey, dua. Cuma kadang-kadang hak yang sapu di atas khuf tidak afdal, dia tidak afdal, dia bukan maksud. Makruh kan, tidak afdal. Nak sapu pun apa, tak bersapu pun apa. Tapi hak yang paling comel, tak payah sapu, kita basuh. Melainkan biar kadang-kadang sapu di atas khuf lebih afdal daripada basuh. Sama bagi mereka hak yang ada dalam hatinya perasaan tidak suka sapu di atas khuf. Apabila dia tidak suka dia sapu di atas khuf, maka bermakna dia bukan secara jelas, tapi sebenarnya dalam perasaan dia tersebut ada benda hak yang harus sebenarnya dia tidak suka apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Okey, boleh faham? Sedangkan sapu di atas khuf benda hak yang dibuat oleh Rasulullah. Maka untuk mendidik dia supaya dia suka apa yang dibuat oleh Rasulullah, afdal bagi dia sapu di atas khuf. Itu maksudnya. Katanya, tetapi terkadang sunat menyapu dua moza pada barang siapa yang ada pada hatinya, dalam hatinya benci, tidak suka akan menyapu moza. Kerana dipilihnya membasuh kaki yang terafdal daripada menyapu moza. Tak suka menyapu moza, lepas tu dia pilih membasuh kaki, hak yang lebih afdal daripada menyapu moza. Nak pilih basuh kaki, hak tu tak ada masalah. Tetapi dia benci, tidak suka benda yang diharuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dibuat oleh Rasulullah, itu salah. Baik. Atau ada dia syok pada harus ni, boleh ketuk ni, boleh ketuk Pak Kiji. Orang kata boleh. Dia siapa kata? Ustaz kata boleh. Ustaz mana kata boleh? Ustaz yang telah melalui disiplin ilmu. Baik. Kata boleh berpandukan kepada hadis-hadis yang sahih. Banyak-banyak kitab muktabar, ulama-ulama muktabar menyatakan boleh. Apa benda syok lagi? Maka untuk menghilangkan syok sangkaan yang ada dalam hati dia, yang menyalahi hukum asal, maka lebih afdal bagi dia adalah sapu untuk menghilangkan syok tersebut. Apabila kita syok-syok, sapu buat, benda yang kita tak suka kita buat, akhirnya dia akan jadi suka. Atau ada dia daripada mereka yang dia ikutan orang. Dia tu ikutan orang. Dia ustaz, dia ulama, orang pakai ikut dia. Maka comel dia sapu di atas khuf untuk menyatakan bahawa sebenarnya hukum sapu di atas khuf adalah harus agar orang tu dapat mengambil hukum daripada perbuatan dia. Dan seperti demikian itulah sekalian rukhsah. Rukhsah ni maksudnya rukhsah kelonggaran yang syarak bagi kepada kita, yang lain daripada sapu di atas khuf. Segala rukhsah syarak bagi kepada kita, itulah yang comel, yang kita buat. Maksud dia sebagai contoh rukhsah lain. Rukhsah ni kelonggaran. Pada bulan Ramadan wajib kita berpuasa. Melainkan kalau sekiranya kita bermusafir. Apabila orang bermusafir, harus dia berbuka. Bukan wajib dia berbuka, harus dia berbuka. Mana dia comel di antara dia berbuka ataupun dia berpuasa? Baik, kata ulama kita tengok lagu mana hak yang lebih mudah untuk dia. Kalau mudah untuk dia berpuasa, maka lebih afdal dia berpuasa. Kalau mudah untuk dia berbuka, maka lebih afdal dia berbuka. Maksudnya kalau dia berpuasa tak ada masalah pun, nak susah mana pun. Sebab musafir dia nikah, macam musafir dulu. Duduk dalam rumah rekod, naik kereta rekod, sampai tempat pun rekod, tak ada rasa benda. Kereta besar pula, duduk atas lampu raya tak rasa benda, macam dia dah bilik. Kata kita kata memang tak payah berpuasa. Maka ketika tu afdal dia berpuasa. Tetapi kalau susah, kereta tak ada rekod, cermin tikar dan nak buka, nak musafir tengah hari tu, sebagai contoh,
main tekan poster kau, wah keluar memang tak faham lah. Maka lebih afdal dia berbuka. Okey, kita ada orang yang lebih afdal dia berpuasa. Orang yang zaman kita kebiasaan lebih afdal berpuasa daripada berbuka. Tetapi ada orang ni, dia ni merasakan berbuka ketika bulan Ramadan tak comel. Dia rasa tak comel bagi orang bermusafir. Dia rasa tak comel bagi orang bermusafir berbuka pada bulan Ramadan. Maka afdal bagi dia berbuka. Sebab nak didik diri dia. Benda berbuka pada bulan Ramadan, benda yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Okey. Begitu juga kalau sekiranya dia ni menjadi ikutan orang, menjadi ikutan orang pada berbuka pada bulan Ramadan. Tapi bukan berbuka saja pada Ramadan, wajib kena qada tadi. Wajib kena qada tadi. Itu maksudnya begitulah, seperti demikian itulah sekian rukhsah. Rukhsah ni maksudnya keizinan kelonggaran yang syarak bagi yang selain daripada sapu di atas khuf. Di sapu di atas khuf ni rukhsah. Rukhsah ni maksudnya kelonggaran syarak bagi asalnya basuh. Tapi syarat bagi longgar sikit kepada kita tak ada sapu dah. Dan demikian lagi sama juga sunat menyapu atas dua moza pada orang yang takut akan lupa jamaah apabila dibasuh dia akan dua kaki. Jadi dia pakai kasut, dia pakai buku. Jadi dia kalau misalnya dia basuh kaki kena pecah, kasut kena basuh berandong, jadi lambat. Jadi kalau sapu ambil air tak boleh bayangkan dulu. Jadi untuk mengelak daripada lupa jamaah, kalau dia basuh kaki, lepas tu kalau dia sapu di atas khuf, maka sempat berjamaah, maka ketika itu jadi afdal bagi dia adalah sapu di atas khuf. Maksudnya kadang-kadang dalam hal-hal yang tertentu afdal comel dia sapu di atas khuf berbanding dengan basuh kaki. Walaupun pada hukum yang umumnya afdal basuh kaki berbanding sapu di atas khuf. Katanya dan demikian lagi sunat menyapu atas dua moza pada orang yang digagahi agamnya oleh hadas, padahal dia sudah mengambil wudu dan ada padanya air yang sedikit. Sekira-kira jika dipakainya moza atas wudunya itu dan disapunya atas kedua moza yang pada wudunya, kemudian daripada hadasnya yang menggagahinya, nescaya memadailah akamnya air itu. Dan jika dibasuhnya akan kedua kakinya, nescaya tiada memadai akam dia, maka pada ketika itu sunat baginya memakai moza dan menyapu dia kemudian daripada hadas itu. Kata sekali lagi, kata dia, dan demikian lagi sama juga untuk sunat menyapu atas moza pada orang yang digagahi akamnya oleh hadas, padahal dia sudah mengambil wudu. Digagahi ini maksudnya dia tidak dinadalin akawa. Memang tubik ketuk dia, baru ambil wudu ketuk, baru ambil wudu ketuk, kegelak ketuk, kata kakak. Dan ada padanya air yang sedikit, sikit dia digai. Sekira-kira jika dipakainya moza atas wujud wudunya itu dan disapunya atas kedua moza dia pada wudunya, kemudian daripada hadasnya yang menggagahi dia, nescaya memadai dah akan dia air itu. Jadi kalau ketika dia wudu, dia pakai kasut, lepas daripada itu dia berhadas, dia ambil wudu atau disapu di atas moza, di atas kasut dia saat itu, maka cukup air. Kalau nak basuh kaki mana cukup air, maka ketika itu sudah dia sapu di atas dua khuf. Itu maksud dia. Dan jika dibasuhnya akan kedua kaki dia, nescaya dia adalah memadai akan dia, maka pada ketika itu sunat baginya memakai moza dan menyapu dia kemudian daripada hadas itu. Dan terkadang wajib menyapu atas dua moza kerana takut akan lupa wukuf di Arafah, atau melontar jamrah, atau tawaf wada', atau sembahyang Jumaat, atau melepaskan yang tertawaf daripada tangan kafir. Yakni apabila dibasuhnya kedua kakinya pada wudunya, nescaya dia sempat akan dia mengerjakan yang tersebut itu. Dan jika disapunya atas mozanya, nescaya sempatlah dia akan dia mengerjakan dia. Maka pada ketika itu wajiblah atasnya menyapu atas mozanya. Pula dah. Dia kata kadang-kadang ada juga wajib sapu atas mozanya. Tak boleh basuh kaki. Kalau basuh kaki, sah wudu tapi haram berbuat kaki. Haram ni kerana suatu benda yang lain. Contoh dia ni ambil wudu. Masa untuk dia niat untuk mengerjakan haji. Dia antara rukun haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah masuk waktu dia apabila gelincir matahari pada hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Penghujung waktu dia apabila keluar fajar pada hari Gaib.
Dia lewat tepat. Jadi kalau tebing dia tunggu ambil wuduk lagi dalam perjalanan tu nak sampai tempat saat itu memang habis dah waktu. Kalau nak sampai tempat tu habis waktu. Kalau dia pakai sapu memang dah masuk di Arafah sebelum daripada habis waktu. Oleh kerana nak wukuf dia pada Arafah, maka ketika itu wajib kepada dia hanya sapu sahaja, tidak perlu mengambil masa yang lebih untuk membasuh kaki. Okey, satu. Contoh yang pertama, dikata wukuf di padang Arafah. Yang keduanya atau melontar jamrah. Dia melontar jamrah ni, dia melontar jamrah di Mina. Dia kita orang berhaji, dia tahulah orang berhaji. Orang yang dah berhaji ni kita bagi gambaran kasar sajalah. Sampai sana benda yang kita kabuli jelaslah. Dia kita berhaji. Biasanya 8 Zulhijjah orang keluar dari hotel haji. 8 Zulhijjah kan? 8 Zulhijjah keluar dari hotel pakai pakaian haji yang. Lepas tu pergi ke Mina, lepas tu bertolak kepada Arafah. Jadi esok hari ke-9 masuk wukuf di padang Arafah. Baik. Lepas dia wukuf di padang Arafah, lepas maghrib orang bertolak pergi ke Muzdalifah, gitu kan? Pengajian. Orang bertolak ke Muzdalifah. Pada malam hari raya orang terok ke Muzdalifah. Baik, pagi esok hari raya haji kan? Orang melontar di Mina, di Arafah, Muzdalifah, Mina. Muzdalifah tapi Mina. Muzdalifah tempat putih. Anak dah tua, batu-batu solid 70 putih. Putih solid batu 70 putih. Dia akan bagi kadi. Kalau pergi dia driver tadi akan bagi kadi, kalau pergi dia tak bagi, dia akan bagi kadi. Kadi macam supit ni dah. Mau supit diri, tak apa, banyak sangat tak ada poket dia. Kalau pakai poket ni apa? Tak dipakai. Jadi buat dia kok. Jadi taklah bekas plastik ke apa 70 ni kan. Pada hari raya kita akan melontar di Jamrah Al-Aqabah. Jamrah Al-Aqabah 7 bukit. Lepas tu biasanya lepas tu orang kami bawa orang sa'i, lepas tu orang cukup. Lepas tu kita berbalan di Mina untuk melontar keesokan hari Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah 7. Hari ke kemudian hari ke-11, hari ke-12 7. Hari ke-13 7. Jadi 1 campur 1 63 campur 7 hari raya jadi 70. Baik, waktu melontar jadi waktu ni. Jadi kalau tebing-tebing lambat ambil wuduk ni, basuh kaki dulu, maka datang waktu melontar. Maka ketika itu wajib dia kena sapu untuk sempat waktu melontar. Okey. Begitu juga kata dia atau tawaf wada. Tawaf selamat tinggal. Jadi kalau tebing-tebing basuh kaki nak tawaf wada, maka tak payah pakai sapu je. Atau sembahyang Jumaat, tebing-tebing basuh kaki nak dalam sembahyang Jumaat, lewat dah. Tu imam baca surah dah rakaat kedua tu. Dia apabila tu imam baca surah rakaat kedua, kalau tu imam rakaat kita dang rakaat kedua, kita dang Jumaat. Kalau tak ada rakaat tak dang Jumaat. Jika kita dang rakaat pada rakaat yang kedua bersama imam, kita dang satu rakaat. Dia Jumaat ni wajib dang satu rakaat. Kalau dang satu rakaat, kita dang satu rakaat. Kalau dang satu rakaat, maka kita tambah 4 rakaat. Baik. Sekarang ni dia kalau masuk kaki dah ada. Tu imam laju, orang putih tu imam. Laju. Kalau tu dah pakai. Jadi kalau tebing masuk kaki dah ada. Sapu-sapu ni baru dah. Okey, ketika tu wajib sapu untuk disempat berjemaah bersama dengan imam. Ataupun melepaskan yang tertabak daripada tangan orang kafir. Contoh yang lain. Jadi apabila orang ni ditawar oleh orang kafir, apabila orang kafir nak buat rundingan untuk membebaskan tersebut dengan bayar-bayar yang tertentu, kita tidak boleh berlengok-lengok. Kerana kita tidak boleh mengabaikan orang kafir, orang Islam ditawar oleh orang kafir. Mesti kita kena cepat-cepat. Jangan lengok-lengok. Benda yang patut buat ringkas, kita ringkaskan. Itu maksudnya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, dan demikian lagi apabila berhadas orang yang telah memakai ghusl dan adanya sertanya air yang sedikit, sekira-kira jika dibasuhnya dengan dia akan dia dua kakinya pada wuduknya, nescaya dia cukup air itu akan dia. Dan jika disapunya dengan dia atas kedua muslinya,
nescaya cukup air itu akan dia. Maka pada ketika itu wajib menyapu atas dua bos ini. Jadi air tak cukup, air sikit je. Pandang untuk basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dia. Nak basuh kaki tak dah, sapu kaki boleh. Sapu bos boleh. Ketika itu kata dia wajib dia kena sapu je, tak perlu basuh. Sebab kalau basuh dia tidak boleh berwuduk dengan sempurna. Dan terkadang haram menyapu dua bos seperti bahu memakai akan dia orang yang ihram dengan ikhtiarnya lagi dengan sengaja. Kadang-kadang lagi haram sapu atas dua bos. Ada pula orang yang ihram mana dia boleh pakai sapu kaki? Mesti kena pecah. Ini dipakai dengan ikhtiar, dengan pilihan dia, dengan sengaja. Sengaja dipakai. Dia lakukan perkara yang haram. Sapu tidak dibolehkan. Habis kata dia bermula keluar dengan kata menyapu atas dua boza, menyapu atas sebelah boza. Sapu atas sebelah dia. Tadi kata menyapu dua. Nak keluar dia menyapu atas sebelah. Maka itu sapu atas sebelah tidak harus. Tak boleh. Mereka pada orang yang ada padanya satu kaki juga. Orang ada satu kaki tak apalah. Orang yang ada dua kaki kena sapu dulu. Sebab Rasul sapu dulu. Dan keluar dengan kata pada wuduk iaitu mandi fardu atau sunnah. Kalau dia kata sapu pada wuduk, dah keluar dia mandi. Sama ada mandi wajib atau mandi sunnah. Tak boleh sapu. Kita nak mandi wajib mesti kena pecah alas kaki. Dan membasuh najis yang pada kaki mesti kena pecah. Maka tiada pada memadai pada yang dekat itu menyapu dua bosa. Hanya tak dapat tidak mesti daripada membasuhnya. Okey. Sapu dua boza, sapu di atas dua alas kaki, sapu kaki dan syaratnya. Ada pun syarat harus menyapu atas boza itu 9 syarat. Pertama, hendaklah dipakainya akan dua boza itu kemudian daripada sempurna taharahnya, sempurna bersucinya daripada hadas besar dan hadas kecil. Seperti bahawa tiada tinggal daripada badannya satu suku dengan tiada taharah. Tak ada satu jusuk daripada badan dia tanpa ada taharah. Semua dia suci bagi. Sama ada taharahnya itu wuduk atau mandi atau tayammum. Maka jika dipakainya akan dia dahulu daripada sempurna taharahnya. Seperti bahawa dia dibasuh akan sebelah kakinya, maka dimasukkan akan dia ke dalam mozanya. Kemudian maka dibasuhnya akan kakinya yang kedua, maka dimasukkannya akan dia ke dalam mozanya. Nescaya tiada halal harus baginya menyapu atas kedua moza itu, melainkan jika dikeluarkannya akan kakinya yang dibasuh dia dahulu itu daripada mozanya, kemudian maka dimasukkannya akan dia pula, maka haruslah baginya menyapu kerana dipakainya akan dia kemudian daripada sempurna taharahnya. Allah pelik sekali ayat ini. Sebab pelik dia nak bahasa-bahasa dia. Maksud dia, yang pertama, syarat yang pertama mesti kita pakai dua kasut. Kita kata dua kasut kan, dua maksud kasut. Dua kasut tadi itu kita pakai dua kasut tadi itu selepas daripada sempurna taharah kita. Selepas selesai dah kita bertaharah kita pakai. Kalau sebelum daripada selesai kita tiba-tiba kita pakai, maka tak boleh sama. Sebab Rasul sebut lagi tu dalam hadis. Rasul sebut lagi tu dalam hadis. Baik, mesti selepas daripada sempurna taharah. Dan kerana hendak sempurna taharah, tengok, kita dulu, kita basuh muka, kita basuh tangan, sapu pada, kita membasuh kaki sebelah kanan. Okey, sekarang ni kemudian kita basuh sebelah kanan, tinggal lagi sebelah kiri. Dan kita basuh sebelah kiri, kita ambil kasut, kita pakai sebelah kanan. Jadi kita pakai basuh sebelah kanan sebelum daripada sempurna kita bertaharah, sebelum daripada sempurna kita berwudu. Lepas tu kita basuh kaki kiri, kita pakai khuf, kita pakai kasut. Okey, kata ulama, kalau kita dikatuk tidak boleh kita sapu di atas khuf, sebab kita pakai sebelah kanan saat itu sebelum daripada sempurna taharah. Dia bukan mesti boleh sapu dah ke atas kasut ni, bukan. Oh, aku ketuk tadi, ketuk saya kasut pakai kasut sebab malah nak masuk kaki. Tak boleh. Dia mesti kita kena ada wuduk sebelum tu. Yang mana masa kita pakai kasut kita sedang berwuduk. Kalau kita tidak berwuduk, tiba-tiba kita pakai kasut, maka tidak boleh kita sapu di atas khuf. Okey, tidak akan. Ulang sekali lagi. Bukan semua boleh sapu di atas khuf, ada syaratnya. Kita ketuk nak ambil air wuduk, mana masuk kaki sejuk cari kasut, mana kasut orang berlalu hok dalam wuduk kan. Hok dalam wuduk tak ada sebab mudah nak main haji. Kita pakai kasut. Bangun dari tidur kita pakai kasut. Nah, kita bangun dari tidur kita tak ada wuduk dah, pakai kasut. Lepas tu kita ambil wuduk, kita sapu di atas khuf. Tak boleh.
Sebab masa kita pakai kasut saat itu kita tidak bersuci. Okey, selesai. Hak boleh ketika masa kita pasangkan kasut kita ada wudu. Kita pakai kasut masa tu kita ada wudu. Lepas tu kita ketuk, baru dah boleh kita sapu di atas khuf untuk wudu yang kita ambil setelah daripada kita berhadas selepas daripada kita pakai kasut. Okey, tiga lagi selagi boleh. Selagi kita ni berwudu tapi tak sempurna wudu, kita pakai dan kasut. Lepas tu kita pun sempurna wudu baru kita pakai pula. Dia mengambil hukum mana? Mazhab Imam Syafi'i kata ambil hukum yang pertama tadi. Maksudnya hukum dia tak boleh kita sapu di atas khuf sebagaimana tidak boleh kita sapu di atas khuf ketika kita pakai kasut tanpa berdarah. Nampak kan? Betul tak? Itu maksud dia. Tengok kata sekali kita baca sekali lagi. Faham kan? Pertama, hendaklah dipakai akan dua khuf itu, dua mozik itu selepas, kemudian selepas daripada sempurna taharah, sempurna bersuci daripada hadas besar mandi wajib dan hadas kecil berwudu. Contoh seperti bahawa tiada tinggal daripada badannya satu suku dengan tidak ada taharah. Semua dia bertaharah belaka. Sama ada taharahnya itu wudu atau mandi atau tayammum. Selesai. Maka jika dipakainya akan dia dahulu daripada sempurna taharahnya, sebelum sempurna taharah dia pakai dah. Contoh seperti bahawa dibasuhnya akan sebelah kakinya, maka dimasuk akan dia ke dalam musim kasutnya. Kemudian maka dibasuhnya akan kakinya yang kedua, maka dimasuk akan dia ke dalam musimnya. Dan saya tidaklah harus baginya menyapu atas kedua musim. Melainkan baru boleh jika dikeluarkan dia akan kakinya yang dibasuhnya dahulu itu daripada musimnya. Kemudian maka dimasukkan dia akan dia pula. Dia cabut atau pakai pula. Maka harulah baginya menyapu kerana dipakainya akan dia kemudian daripada sempurna taharah. Okey, dia tadi basuh kaki kanan dia pun pakai. Lepas tu baru basuh kaki kiri, lepas tu dia pakai. Maka kata ulama tak boleh disapu. Mereka dia pecat sebelah kanan dia pakai pula. Jadi kita kata sama je. Orang yang fikir itu logik. Sama je kata dia. Dia pecat pakai pula sama je. Okey, agama ni bukan logik. Kata Rasulullah, "Lau kana ad-din bi kata Sayyidina Ali, lau kana ad-din bi ra'yi, la kana asfal al-khufi awla bil masli bil a'lam." Agama ni bukan dengan pandangan, bukan dengan logik. Logik hidup, bukan. Kalau sekiranya agama dengan logik, nescaya sapu bahagian bawah khuf lebih utama daripada sapu atas. Sebab kasut kita tempat kotor bawah, waktu kita boleh jalan. Kat atas tak kotor, tapi aku tengok Rasulullah sapu atas, Rasulullah sapu bawah. Baik. Dia agama bukan logik. Agama adalah berdasarkan kepada dalil daripada Quran dan hadis. Hikmah Allah Taala yang pertama. Satu ketika Bilal bin Rabah hadiahkan kepada Rasul satu kamar yang mahal, yang molek, yang mahal. Kok gerigi atau gerigi double gate bagi juga Rasulullah. Satu gantang. Lepas tu kata Rasulullah, "Mana wahai Bilal bin Rabah?" Tengok Rasulullah kata, "Muhammad mana? Wahai Bilal." Bila kata aku ada dua gantang utama hak yang nak comel. Aku tukar dua gantang hak yang nak comel dengan satu gantang hak yang comel. Tujuan untuk beri kepadamu wahai Rasulullah. Digantang satu gantang utama hak yang mahal. Memang yang dia tidak sama dengan satu gantang utama hak yang buruk. Satu gantang lebih dalam rupiah Muslim. Lebih kurang. Kita beli utama hak mahal, kita kata beli utama mahal contoh jual sebagai tamu mahal, 50 hias sekali, 60, 100 pun ada sekali. Ini contoh. Tanah mahal, dia harga dia sekali, dia tidak sama sekali dengan tanah murah harga dia. Di tanah murah nak harga sama dengan tanah mahal, dia kena 2 kilo. Gitu kan? Jadi bila berapa ada dua gantang tanah murah, gitu kau dengan orang ambil satu gantang tanah kok mahal. Untuk berdiri hadiah kepada Rasul. Apa kata Rasul? Allah ainul riba kata Rasul. Tu sebenarnya riba dah. Lepas dia nak buat lagu tu. Lepas tu nak buat lagu mana? Kalau akan datang buat lagu mana? Kata Rasul, aku jual tanah. Daripada harga yang dapat baru beli tanah. Okey, boleh faham kan? Lepas tu Rasulullah SAW jual. Dah kalau kita kata dah sama. Nah, kalau kita fikir logik, dah sama kan? Bagi dua gantang tanah hak murah, kalau sudah tak tahu mana, maka kau dan buat riba. Lepas tu orang nak buat, okey, ni aku jual dulu, bagi jual dulu lain kan, bagi aku nak jual. Nak bagi ya, 30 ya, okey, ayo.
Lepas tu dia kuliah, aku diam. Dia sama je tak? Sama je. Cuma orang ni perjalanan dekat, orang perjalanan jauh. Kalau orang pakai logik itu, tak sama je. Allah, hukum ni kau logik. Kalau kita pakai logik kau, berat. Dia hukum ni adalah mengikut dia sandaran Quran dan hadis. Sama juga dengan masalah ni, muslimat yang dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syarat yang kedua, hendaklah ada kedua muazin itu, kasut itu menutup tempat fardu, tempat basuhan fardu sampai buku lari, sampai ke kawasan buku lari tertutup. Dia tertutup ni bukan mesti atas pun tutup rapat dah. Maksudnya biarlah sarung kaki saya itu sampai ke buku lari. Jadi kalau kasut biasa boleh. Kasut orang bawa buku lari. Kasut orang tinggi macam kasut aspor, kasut orang hantu boleh. Pokok aspor, pokok oli yang pakai kasut tinggi yo, itu boleh. Sama juga kasut buk boleh. Walaupun kasut buk ada ruang ke atas, nampak kaki kita. Kasut kaki kita saiz 5 je, dia bahan kasut buk saiz 9. Macam kapal layu, nampak ke atas, jangan gegor dalam. Boleh. Jangan cabut je. Walaupun besar ke atas, boleh pakai kasut buk boleh. Sebab dia telah menutupi kawasan fardu. Katanya hendaklah kedua muazin itu menutup tempat fardu itu pada ni kaki, serta kedua mata kaki dikulali dari persegerian pihak kanan, kiri, bawah, melainkan pihak yang di atas. Pihak di atas maka tidak disyaratkan menutupi dia. Pihak atas terbuka bukan macam kasut buk, iaitu akas menutup aurat. Sebalik menutup aurat dia tutup bahagian atas tepi, bawah dah syarat. Bawah dah syarat. Bahagian sebab pakai kain tak apa susah dah. Orang kata pakai kain, aku tengok ke bawah tu nampak air tak kira, bawah tidak dikirakan. Sebab kita sembahyang, kita pakai kain sembahyang, sependek-sependek, bukan pakai masa sujud tadi tu, nampak sampai lutut kok. Setengah nampak sampai lutut. Contoh kan kita katakan, batal tak sembahyang kita ke bawah? Dia kira ke bawah? Tak batal. Baik. Okey, Abi. Maka tiada mengadili muazin yang tiada menutup tempat fardu sebab cari atau berlubang dan jika sedikit sekalipun. Okey, kita sama sebulan dan demikian tadi. Itu sebelum kita beri di pusat sejak Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Jadi kalau kita kaki itu katanya basuh, tapi diharuskan menyapu. Adakah muka boleh kita juga sapu ke? Okey. Dan dari kaitan dengan air yang sedikit, biasa ada air foto itu boleh dibawa. Jadi bila kita basuh muka mungkin tak memalah disapu, dibasuh. Seolah-olah menyapu saja. Okey. Sekali lagi masalah yang dipulihkan sapu di atas khuf. Bukan sapu di atas kaki, sapu di atas khuf. Maksudnya sapu di atas kasut. Adakah kalau sekiranya muka kita pakai pelutut muka kita boleh sapu juga, muka tidak dibolehkan. Melainkan kalau sesuatu ada pembalut, pembalut itu masalah lain. Tangan kalau ada pembalut itu masalah lain. Maksudnya dia cedera, lepas tu ada pembalut di atas tangan, maka boleh sapu. Tapi sapu air di atas kawasan yang berbalut sahaja, manakala kawasan yang terbuka tetap dia kena basuh. Kalau sekiranya dia tertutup abihi kawasan fardu, maka tetap wajib kena sapu air di atas tempat tersebut kalau ada pembalut. Hal tu dalam keadaan tertentu. Manakala khuf ni bukan dalam keadaan tertentu. Kita nak pakai mana bila-bila masa pun boleh, dan boleh kita sapu bila-bila masa sahaja. Manakala tangan muka, hal tu hanya khusus ketika sakit sahaja. Wallahu a'lam. Macam yang kedua tadi, air yang kita guna sedikit sangat untuk masuk muka. Dan seolah-olah hanya menyapu. Okey, sekarang ni apa yang diwajibkan? Muka adalah basuh. Basuh ni kena mengalirkan air. Jadi kalau sekiranya dia mengalirkan air, kalau sikit, kan kita tunjuk sebelum ni, sikit. Yang mana kita ambil sikit ni, tapi kalau kita letak atas muka mengalir, maka sudah mengalir sikit ni. Ini sebagai contoh. Tengok, ada mengalir tak? Maka mengalir. Mengalir sebab mengalir. Hal yang tak boleh adalah tak mengalir. Okey, sekarang ni katakanlah di muka tak ada air. Di tangan tak ada benda, ada lembab je. Kita pun pergi bawah sikit. Maka tidak mengalir. Sebab hal tu tidak dinamakan basuh. Okey, silakan. Yang kedua tentang senang lenang ketika ibadah itu apa hukum? Macam saya kata, kalau orang belum ambil sembahyang itu seolah senang lenang. Jadi dalam hal lain senang lenang ibadah ini macam
macam kita datang ke masjid dengan kereta mewah, duduk dalam masjid dengan kapet, dengan aircon tu bukan kata. Itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk. Hak lagu itu tidak termasuk. Hak yang masalah dalam pelaksanaan ibadat itu sendiri. Hak dalam pelaksanaan ibadat. Sekali lagi tempat ibadat boleh kita pilih di mana-mana. Tetapi hak yang masalah orang kata tak boleh ni, kita suruh orang tak air di muka kita, lepas tu suruh buat. Hak tu sebenarnya perbuatan ibadat itu sendiri. Faham kan? Manakala tempat sembahyang naik kereta waktu dia sebenarnya di luar ibadah. Wallahu a'lam. Biasanya pakai kasut tak akan dapat tali lah. Tapi kita pakai stokin. Stokin tu untuk tali. Okey, sekarang kita tengok stokin saat itu tebal ke ini. Kalau CPU dia tebal, yang mana stokin itu tebal. Lepas tu kalau kita tidak pakai kasut sekaligus, stokin itu boleh kita pergi jalan, pergi mari, dia kukuh stokin tersebut. Okey, stokin itu kukuh, bukan stokin itu, stokin tebal. Contoh stokin diperbuat daripada kulit, stokin diperbuat daripada ketok sebagai contoh. Atau kain yang tebal, yang kalau kita nak pergi mari, nak pakai stokin sahaja, jalan tanpa pakai selipar boleh. Tidak gosok, maka ketika itu boleh kita sapu di atas stokin tersebut. Cuma kalau stokin saat itu adalah stokin yang mimpi, stokin yang macam stokin orang, stokin yang orang makan makanan ujian sahaja, lepas tu tidak dibolehkan menurut pandangan yang pandangan ulama besar. Wallahu a'lam. Kita boleh isi juga kita tadi. Allah Subhanahu wa taala a'lam wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil